Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada para pelajar sekalian. Cikgu doakan semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. So hari ini kita akan bincangkan kertas 2 bahagian A, format SPM tahun 2021. Cikgu ingin bincangkan format ini pada tahun ini supaya pelajar lebih bersedia apabila berada naik tingkatan 5 pada tahun depan. Soalan bahagian A ini adalah soalan eksperimen. Jadi lembaga peperiksaan telah menyuruhkan format ini pada penghujung tahun ini. Jadi terdapat 2 soalan eksperimen yang berkaitan dengan silibus tingkatan 4. Sekarang kita lihat soalan yang pertama. Raja 1.1 dan 1.2 menunjukkan suatu radar sebagai suatu eksperimen untuk mengkaji kekerasan bahan yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut menggunakan penukul. Kita lihat susunan radar. Bahan yang digunakan ialah blok kuprum dan blok gangsa. Dan kita dapati apa yang berlaku sebelum dengan selepas eksperimen. Kita dapati sebelum eksperimen maksudnya blok kuprum dan blok radar ni diletakkan di atas landasan kaki retort. Kemudian kedua-dua bongkar ini diketuk dengan penukul. Selepas eksperimen didapati blok kuprum berubah menjadi kepingan kuprum manakala tiada perubahan pada blok gangsa. Cuba ingat kembali. Eksperimen ini berkaitan dengan topik apa? Dia berkaitan dengan topik bab 9. Bab 9 kimia industri belajar tentang alloy, alloy dan logam tulen. Apakah ciri-ciri logam tulen dan juga alloy? Dan apakah perbezaan di antara logam tulen dan alloy? Kita dapat ciri-ciri yang boleh dibandingkan. Jadi apa yang pelajar ingat, tahu tentang sifat alloy dan sifat logam tulen? Yang manakah logam tulen, yang manakah alloy? Blok kuprum ialah logam tulen. Gangsa ialah alloy. Kita nak bincangkan. Cuba kita bincangkan apakah pemboleh ubah manipulasi, apakah pemboleh ubah bergerak balas, dan apakah pemboleh ubah malar. Cikgu ambil PC cikgu ambil daripada bahasa Inggeris. C tu constant variable. Nak bagi shortcut kita tengok susunan radar ni, kita dah boleh lihat ni, tentukan ni PM, PB, PC. Pemboleh ubah manipulasi ialah kuprum dengan gangsa. Dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan, kita berkata jenis bahan. Lebih yang sesuai jenis bahan. Ataupun apa? Kita boleh guna kataan blok ni lah. Jenis blok. Atau jenis blok. Sila catat dulu ya. Nanti cikgu padam nanti ni tak sempat nak tulis. PB. Pemboleh ubah bergerak balas. Gerak balas ni kita lihat apa yang kita perhatikan semasa eksperimen dijalankan. Kuprum jadi kepingan. Blok kuprum jadi kepingan kuprum. Blok gangsa tak berubah. Apa yang sesuai? Kita boleh kategorikan PB ni.
Kita nak lihat apa? Perubahan perubahan kita panggil apa ya? Perubahan bahan, perubahan bahan setelah diketuk. Perubahan bahan. Tidak perubahan bentuk lah, kita tukar kepada perubahan bentuk. Perubahan bentuk bahan setelah diketuk. Pem boleh ubah yang dimalarkan. Boleh kena pasti apa yang dimalarkan sepanjang eksperimen ni yang sesuai. Kita boleh ambil saiz blok, saiz blok atau saiz bahan sama. Jadi bila kita dapat tentukan 3 jenis boleh ubah ni, kita akan lebih mudah untuk kita menjawab soalan analisis berkaitan dengan eksperimen ni. Jadi sila catat. Cikgu teruskan lagi soalan seterusnya. Kita bincang dulu. Belum soalan lagi. Kita teruskan bekas soalan itu. Soalan pertama, nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Apakah pemerhatiannya? Kita boleh katakan tentang perubahan tadi kan. Perubahan tu pada blok kuprum. Apa pemerhatian kita? Blok kuprum menjadi kepingan kuprum. Soalan seterusnya. Nyatakan satu inference. Inference maksudnya memberi sebab. Kenapa blok kuprum menjadi kepingan kuprum? Inference juga boleh maksud kesimpulan awal. Sebabnya kenapa blok kuprum menjadi kepingan kuprum? Kerana sifat kuprum adalah logam tulen. Jadi sifatnya ialah dia lembut. Sebab tu dia boleh berubah menjadi kepingan kuprum. Jadi kuprum lembut. Gangsa ialah alloy. Sifat alloy keras. Perubahan berlaku pada muka kuprum, jadi sebabnya kuprum lembut. Ada satu lagi jawapan lain. Yang ini dia ada dalam sifat ciri perbandingan antara logam tulen dengan alloy ialah dari segi ketertempaan, tempa. Jadi dalam eksperimen ini boleh juga disanya mengkaji tentang sifat ketertempaan logam. Apa maksud ketertempaan? Ialah sifat bagi logam yang boleh dibentuk apabila dikenakan hentakan. Jadi boleh jawapan diterima. Kuprum
boleh ditempa. T-E-M-P-A, ditempa. Okey, B, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, kita dah bincang tadi, pemboleh ubah dimanipulasi dalam eksperimen ini ialah jenis bahan ataupun jawapan satu lagi diterima. Okey, jenis blok. Okey, sila catat ya. Okey, cikgu nak ke soalan seterusnya. Okey, C. Okey, dia beri satu kenyataan. Gangsa ialah alloy. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi alloy. Okey, definisi secara operasi ialah memberi maksud. Apakah alloy? Okey, macam mana kita nak, bagaimana cara untuk memberi definisi? Okey, kita lihat pada pemerhatian kita. Okey, apa yang berlaku pada alloy? Okey, pemerhatian kita pada alloy, kita dapati bahawa alloy dia masih kekal dalam bentuk bongkah. Jadi bentuknya tidak berubah. Jadi kita kaitkan pemerhatian itu untuk memberi definisi. Okey, mulakan dengan perkataan apa? Definisi tentang alloy. Jadi alloy ialah okey, dekat sini dia ada satu kata kunci tau. Pelajar perlu fikir, okey, apa kita nak kategorikan alloy ni? Adakah dia tentang apa? Alloy ni bahan, kan? Jadi kita boleh tulis alloy ialah bahan. Okay, alloy ialah bahan yang tidak berubah. Yang tidak berubah apabila diketuk. Okey, ini jawapan dia. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan D ya. Okey, D. Okey, gambar Raja 1.3. Okey, ini adalah tugu negara. Okey, pada pendapat anda, mengapakah objek dalam Raja 1.3 diperbuat daripada gangsa? Okey, ada satu markah di sini. Okey, jadi kaitkan dengan sifat gangsa. Sifat gangsa ialah alloy, kan? Jadi alloy ni dia keras. Apa lagi selain pada keras? Dia tahan kakisan. Dia tahan kakisan. Alloy ni berkilat. Tahan kakisan maknanya susah nak berkarat. Okey, sukar berkarat. Jadi tahan lama. Monumen ni tahan lama. Jadi boleh daripada 3 pilihan tu boleh tulis salah satu. Okey, paling mudah nak ingat sifat alloy keras, sifat alloy tahan kakisan. Jadi boleh kita pilih salah satulah. Okey, jadi kita kata pendapat anda, mengapakah objek dalam Raja 1.3 diperbuat daripada gangsa? Jadi kita jawab gangsa tahan kakisan. Okey, kita pergi ke soalan satu lagi, soalan yang seterusnya ya. Soalan yang kedua.
Seorang murid telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Apa maksud inersia? Ialah keupayaan objek untuk mengekalkan keadaan pegun dan gerakannya. Inersia diwakili oleh masa ayunan. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 1. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah jisim. Dan pemboleh ubah bergerak balas ialah masa ayunan. Dalam jadual 1, pelajar perlu lengkapkan berapakah masa ayunan apabila jisim 400 gram. Dari sini pelajar perlu analisislah jadual ini. Kita tengok berapa peningkatan dia kan secara berkala. Kita nak tahu turutannya tu. Kita terlihat peningkatan jisim atau jisim ditetapkan ni. Dia meningkat setiap 100. Dia meningkat setiap 100 gram, 100 gram. Per 100 ke 200, 300, 400 ke 500. Manakala masa ayunan meningkat daripada 10 ke 20, maksudnya dia bertambah setiap 10. Setiap 10. Kalau 10, 20, 30. Selepas 30 adalah 40. Jadi apabila jisim 400 gram, masa ayunan adalah 40 minit. Soalan seterusnya. Menggunakan data dalam jadual 1, lukis graf ayunan melawan jisim. Graf telah diberikan. Graf telah berikan dan pelajar perlu memplotkan titik. Jadi cara plot titik. Nilai apabila 100 gram 10, 220, tanda pangkah 330 minit, 440, 500 adalah 50. Jadi pelajar perlu sambungkan titik ke titik. Kita dapat satu garis lurus. Garis lurus bermula dengan asalan. Ini adalah graf linear. Soalan yang berikutnya. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Kita dapati berlaku kan penambahan antara jisim dengan masa ayunan. Maksudnya jisim bertambah dan juga masa ayunan juga bertambah. Jadi kita hubungan dia bertambah. Jadi ayat hipotesisnya ialah semakin bertambah jisim. Gunakan kataan semakin semakin bertambah masa ayunan. Selesai, dapat satu markah. Tadi kita dah tulis jawapan kan?
Tulis jawapan berdasarkan graf di 2A, nyatakan massa ayunan apabila jisim yang digunakan ialah 400 gram. Okey, dalam jadual berdasarkan, kita tulis di sini kita dalam jadual tulis, bawah ni pun boleh tulis 40 minit. Okey, kita pergi ke soalan D Okey, pastikan pelajar tu dah mencatat. Cikgu nak padam sekarang. D. Apabila suis siling yang sedang bergerak dimatikan, kipas itu terus berputar hingga ia berhenti. Terangkan bagaimana konsep inersia diaplikasikan dalam situasi ini. Okey, kalau kita lihat soalan pertama dengan soalan kedua tadi, dia ada soalan berkaitan dengan situasi. Jadi pelajar perlu berupayalah untuk menjelaskan kaitkan konsep dengan situasi. Okey, ini adalah soalan kebat lah, soalan kebat. Jadi perlu tahu, aplikasikan pengetahuan konsep sains dengan kehidupan, dengan keadaan sebenar. Okey, macam mana? Okey, ada idea tak? Ini dikata tentang apa? Konsep inersia tau. Terangkan bagaimana konsep inersia diaplikasikan dalam situasi ini. Kena faham apa maksud inersia. Inersia ialah satu keadaan di mana objek itu, pertama kalau dia dalam keadaan pegun, dia tak bergerak, dia akan terus kekal dalam keadaan pegun tu. Yang kedua, ketika objek itu dia bergerak. Bila bergerak, dia akan bergerak dalam dia akan terus bergerak. Apabila kita hendak berhentikan objek itu, kecenderungan dia untuk terus bergerak. Cikgu bacakan ya. Apa maksud inersia? Ialah kecenderungan satu objek untuk mengekalkan keadaan asalnya. Sama ada dalam keadaan pegun, keadaan dia tidak bergerak ataupun dia bergerak. Jadi kita sekarang ni inersia ni berlaku pada kipas siling itu. Jadi kipas itu mempunyai inersia untuk dia mengekalkan penggerakan dia dalam keadaan asal. Sebab keadaan asal dia bergerak. Keadaan asal dia bergerak. Jadi kita perlu satu markah Jadi kita boleh huraikan, jelaskan. Kipas yang berputar mempunyai inersia yang mengekalkan keadaan asalnya. Jadi ini dia. Soalan yang yang berkaitan dengan bahagian A.
Okey, 2 soalan eksperimen yang berkaitan dengan bahagian A yang dapat kita bincang bersama. Okey, jadi sekian saja untuk hari ini. Okey, nanti kita akan jumpa lagi minggu depan. Kita akan sambung lagi soalan bahagian B. Okey. Jadi cikgu doakan semua orang sentiasa berfikiran positif untuk meneruskan kehidupan dan juga untuk meneruskan tanggungjawab pelajar, menjadi seorang pelajar untuk terus belajar. Sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.